الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah kerana masih lagi diberi ruang oleh Allah untuk kita sama-sama memahami tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup Rasulullah dan apa yang diajar oleh Rasulullah supaya kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Saya ambil daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi dalam bab yang ke-24, di mana kita bercerita tentang mengenai di sana adanya setiap dalam hidup kita ni kelebihan-kelebihan yang Allah bagi pada diri kita, ataupun fadail, kelebihan yang Allah bagi dalam kehidupan kita ni. Banyak kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan. Kalau sekiranya kita lakukan amalan ini, maka di sana ada kelebihan tersendiri yang Allah kurniakan pada kita. Kelebihan itu yang saya maksudkan ialah waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar azan. Dalam hidup kita ni, walaupun berlaku PKPD ataupun berlaku PKP dan sebagainya, tapi kita kena ingat bahawa azan itu masih lagi kedengaran. Bila kedengaran azan ini masih lagi kedengaran di kalangan kita ni. Bila kita dengar azan ataupun azan itu masih lagi kedengaran pada diri kita ini, maka dalam keadaan demikian di sana ada amalan yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Amalan yang patut kita lakukan yang disebut dengan amalan-amalan tertentu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Lau ya'lamun nas ma fin nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimmu alaihi la subbahum la sahhammu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah manusia ni tahu apa kelebihan yang disebut dengan di sebalik azan, kalaulah manusia ni tahulah apa yang ada di sebalik yang disebut dengan azan, nescaya manusia ni dan saf yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak mendapati selain daripada harus untuk lam yajidu illa ayastahimmu, kecuali mereka nak dapat sahab yang pertama ataupun menjawab azan ini, maka mereka kena terpaksa mengundi. Nescaya mereka akan mengundi, sanggup untuk masuk yang disebut dengan undian, semata-mata untuk mendapatkan sahab yang pertama, semata-mata untuk mendengar dan menjawab azan. Itu dipanggil demikian pada diri kita. Setiap amalan yang kita buat ini, di sana ada kelebihan. Kelebihan ni untuk apa dalam diri kita ni? Kelebihan ini untuk menjadikan diri kita ni semakin tinggi darjat di sisi Allah. Orang yang dia tidak ada ilmu, kalau sekiranya seorang tersebut dia tak tahu kelebihan-kelebihan ini, maka di hidup dia dalam keadaan dia rempuh je. Dalam hidup mereka tak tahu mana yang kena utama, mana perlu diawalkan, mana perlu diutamakan dalam hidup mereka. Tapi kalau mereka tahu yang disebut dengan keutamaan dalam hidup kita ni, mana yang mesti diawalkan pada diri kita, maka di waktu tersebut kita akan tersusun, hidup kita ni akan teratur. Tapi kalaulah manusia ni dia tak tahu mana keutamaan dan kelebihan yang terdapat ini, mereka akan tak peduli terhadap apa yang berlaku, termasuk azan. Ramai orang kita dia dengar azan, tapi dia tak tahu kelebihan dia, keutamaan dia di sebalik azan, misal contohnya. Lalu mereka tak akan berlumba apa pun pada diri kita. Sama juga dalam hidup kita. Kalaulah ada orang yang tahu kelebihan untuk kita membantu,
maka nescaya kita akan berebut sama untuk membantu dia panggil. Kalau kita tahu ada kelebihan di sudut kita ni menolong dalam hidup kita, nescaya kita akan berlumba-lumba untuk menolong. Tapi oleh kerana orang kita ni dia nampak macam biasa saja, satu benda tu tak ada apa-apa nilai value di sebalik tersebut, maka mereka tak berlumba. Antara benda yang mereka tak berlumba ialah mereka tidak menjawab azan. Mereka tak berlumba untuk dapatkan saf yang pertama di masjid. Punca mereka merasakan bahawa tidak ada keutamaan dalam kehidupan mereka. Tapi datang Islam diajar. Kamu kena tahu, Rasulullah ajar pada kita ni, kita kena tahu, umat aku kena tahu, di sebalik kedengaran azan itu ada kelebihan. Di sebalik saf yang pertama tu ada kelebihan. Segala benda yang kita buat ni ada kelebihan yang tersendiri. Bila kita ada ilmu terhadap perkara tersebut, maka kita akan mula berlumba nak tambah kebaikan pada diri kita. Contoh yang lain lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Satu lagi Rasulullah bersabda, "Idza nudiya lis-salah." Ketika mana diseru untuk azan, diseru untuk solat. Kemudian bila diseru saja untuk solat, adbar syaitan. Waktu itu akan berpaling syaitan. Lahu duratan. Dalam keadaan yang syaitan ini akan berlari, bertempiaran. Bila bertempiaran saja lari, mengeluarkan suara kentut. Rasulullah sebut, lahu duratun hatta la yasma'un nada, hatta la yasma'u ta'azzin. Disebut demikian. Rasulullah kata, idza nudiya lis-salah, apabila diseru untuk sembahyang, maknanya dia azan saja, adbar syaitan. Syaitan yang akan lari terus, akan berpaling terus. Dengar je azan, Rasulullah kata benda yang menakutkan sekali atas dunia ni terhadap azan ialah syaitan. Syaitan ni dia takut dengan azan. Bila dengar je azan, syaitan yang akan lari. Lari itu sampai terkentut-kentut. Rasulullah sebut demikian. Sampai dia dalam keadaan lahu duratun. Dia akan lari itu sehingga terkentut-kentut hatta la yasma'u ta'azzin. Sehingga sampai bila? Sehingga suara sayuk-sayuk orang azan ni tak kedengaran lagi. Tu dia akan jadi demikian. Rasulullah sebut, nak sebutnya besarnya kehebatan azan. Dan hebatnya Allah jadikan di sebalik azan. Kita kena nampak demikian. Di sebalik tu yang besarnya, kita jangan fikir satu laras. Islam ni dia tak ajar untuk kita nak fikir satu jalan saja, tak. Tetapi Islam dia fikir, dia ajar kita nampak yang jalan depan tersebut, kemudian di sebalik jalan itu kesan apa dia. Di antara kesan daripada azan ni banyak kesan dia. Di antara sebab tu Islam suruh sentiasa azan. Azan walaupun kita dalam PKP, walaupun kita dalam tempoh macam-macam gaya macam mana sekalipun, Rasulullah dia suruh azan. Masuk dalam hutan, azan. Berada tengah-tengah padang pasir, azan. Kemudian berada dalam keadaan yang sukar, azan. Kemudian dalam keadaan yang berbagai-bagai keadaan, azan pada diri kita ni. Azan ni di antara satu cara yang diajar dalam Islam untuk nak menyelamatkan keadaan yang sedang kita lalui. Kita tengok yang berlaku di misal contohnya yang disebut dengan di bumi Istanbul ataupun di Turki, bila berlaku rampasan kuasa yang cuba dilakukan oleh kerajaan yang disebut dengan tentera-tentera mereka cuba rampas kuasa. Waktu tersebut seluruh surau-surau masjid-masjid azan. Kenapa surau dan masjid azan? Dengan tujuan nak suruh bagi tahu ni masa cemas, ni masa yang kritikal. Itu cara demikian. Azan ni bukan sekadar pada waktu itu saja, tidak. Tapi azan ni untuk melarikan syaitan. Bila azan saja, diazankan saja, nudiya lis-salah adbar syaitan. Rasulullah sebut berpaling terus syaitan. Lari syaitan, lintang pukang terus. Yang diajar demikian. Ini cara yang diajar oleh Allah kepada diri kita untuk kita nak bagi kuat jiwa kita ni sendiri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni ada masa-masa kita jadi lemah. Masa-masa kita jadi tak kuat dalam hidup kita. Kenapa kita jadi lemah? Kenapa kita jadi tak kuat?
bila syaitan tu kuat mengganggu. Syaitan ni pula ada dua. Satu syaitan jin, satu lagi syaitan manusia. Minal jinnati wan nas. Dipanggil demikian. Manusia pun boleh jadi syaitan. Kemudian yang disebut dengan jin pun boleh jadi syaitan. Dua kelompok ni. Bila dua benda ni sedang menyerang kamu, maka benda apa yang kamu kena kuat dalam hidup kamu? Ialah kamu diajar supaya kuat diri kamu dengan Allah. Macam mana diri kamu nak kena kuat dengan Allah? Kamu dengan yang disebut dengan kamu azan. Dalam rumah kita kadang-kadang kan suami tak ada. Kemudian kita dengan anak-anak kecil dalam rumah. Kemudian berlaku pula ribut, kemudian petir berlaku macam-macam gaya. Kemudian berlaku blackout dalam rumah kita. Tengah malam pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Nak buat macam mana? Dalam Islam dia ajar apa dia? Azan. Suruh anak-anak kita azan. Kemudian bunyi pula desiran angin yang kuat. Bunyi, waktu pohon pula patah depan rumah tangga kita. Kemudian kita ni pula, anak-anak kita ni bertompik meraung. Waktu tu nak buat macam mana? Azan. Bila kita azan, di saat mana kita azan, syaitan ni akan lari. Dia tak akan dekat dengan cara demikian. Sama juga dengan kes yang disebut dengan berlaku dalam hidup kita ni kebakaran, berlaku dalam hidup kita ni kelemasan, berlaku banyak benda dalam hidup kita ni saat mana kita cemas. Maka di antara benda yang boleh kita nak bagi tahu untuk jadi diri kita ni kuat di saat mana kita berhadapan suasana itu, apa dia? Diajar supaya kita azan pada diri kita. Bila kita azan, dia akan jadi menguatkan kembali kekuatan jiwa setiap mukmin ini sendiri. Ini hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Orang kita dia diajarkan, kalau kita rasa gembira kita tepuk tangan. Yang terakhir ni kalau rasa sedih, kalau rasa tertekan hidup, pasang bendera putih. Ni yang terakhir orang kita diajar demikian. Dalam hidup kita bukan begitu. Orang mukmin, kalau kamu rasa gembira, kamu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kamu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Demikian juga bila kita rasa tertekan dalam hidup kita. Setelah mana kita berusaha dah bagi tahu pada adik-beradik, bagi tahu pada keluarga kita, bagi tahu pada jiran tetangga kita. Kemudian bagi tahu pada semua dah, pada orang kampung kita, bagi tahu pada ketua kampung kita, bagi tahu pada dah semua dah kita guna saluran. Kita pun dah doa semua dah. Nak buat macam mana lagi pada diri kita? Tiba-tiba tak ada juga bantuan dalam hidup kita. Nak buat macam mana pada kita? Azan. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya jangan bagi syaitan ni masuk. Bila syaitan ni masuk dalam tuadan kita ni, syaitan ni masuk menyebabkan dia akan timbullah dalam igawan kepala kita. Nak buat macam mana ni? Dah terdesak sangat ni. Bunuh diri ke? Ni yang terakhir ni kan orang kita ni. Bila terdesak aja, dia fikir jalan pintas dia nak bunuh diri. Dia tak nampak bila dia bunuh diri tersebut, neraka yang tersedia untuk diri dia di hadapan tersebut. Islam bukan ajar demikian. Islam ajar bila kita hidup dalam keadaan tekanan, dalam bebanan, ataupun kita dalam keadaan berbagai-bagai ujian dalam hidup kita kena kembali pada Allah. Macam mana kembali pada Allah? Di antara caranya kita azan. Bila kita azan, menyebabkan di waktu tersebut syaitan yang akan melarikan diri daripada diri kita ini. Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muazzinu atwal a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang menjadi muazzin, Rasulullah kata, orang yang melaungkan azan di akhirat nanti, tengkuk-tengkuk mereka menjadi panjang dan mereka cepat untuk berada dalam syurga Allah untuk di hari kiamat nanti. Kalau kita nak tahu orang yang di padang mahsyar nanti tengkuk dia panjang je dibandingkan dengan orang lain, itu muazzin atas dunia. Orang yang sentiasa melaungkan azan, terutama waktu solat. Dalam hidup dia, bila dia sentiasa melaungkan azan di atas dunia ini, di akhirat nanti orang lain dalam keadaan sukar dan sebagainya, tapi dia bernapas lapang. Dia dalam keadaan tengkuk dia jinjang. Tengkuk dia tinggi. Kenapa tengkuk dia tinggi? Kerana apa dia? Kerana dia di atas dunia dahulu, dia sentiasa memanggil orang untuk datang
berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia sentiasa sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan di waktu tersebut dia akan jadi pada diri dia semakin orang datang sujud pada Allah, yang menyebabkan semua orang yang datang tu dapat pahala pada diri dia. Kalau ditanya pada saya kan, berdasar pada apa yang saya belajar, di antara jadi tu imam, di antara jadi muazzin, di antara jadi siap, mana yang lebih afdal pada diri kita? Jadi muazzin paling afdal. Paling afdal jadi muazzin. Kenapa menjadi muazzin? Orang kita nampak tu imam yang jadi lebih hebat. Kerana muazzin inilah memanggil orang untuk datang solat. Dan semua pahala orang yang datang solat mendengar suara azan dia tu dapat pada muazzin. Allah jadikan demikian pada orang yang mengalunkan azan. Kerana dia mengalunkan azan, orang datang. Orang datang memanggil. Semua pahala orang yang datang itu dia dapat pada muazzin. Orang kita je tak nampak. Kalau orang kita nampak kelebihan jadi muazzin, berkelahi-kelahi untuk jadi muazzin. Tapi di kalangan kita kan, kalau sebut kerja apa? Bilal. Dia sebut demikian. Terus. Kadang-kadang kalau masuk meminang anak dara orang tu kan, tanya kerja benda. Dia pun jawab terus, jadi Bilal masjid je. Bilal masjid, dia sebut demikian. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana hinanya pada pandangan dia. Pada pandangan setengah di kalangan kita. Padahal menjadi muazzin ni, pahala dia ni Allah jadikan besar pahala pada diri dia. Sehingga Rasulullah kata, atwalu a'naqan. Di akhirat nanti, bila bangun di padang mahsyar, semua Bilal-Bilal ini Allah jadikan tengkuk dia tu tinggi. Dia nampak semua orang lain. Dan dia ni dalam keadaan di bawah lembayung rahmat Allah. Di padang mahsyar Allah. Bergerak menuju pada mahsyar Allah untuk diadili di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Bergembiralah siapa yang jadi muazzin. Jangan kalian rasa sedih. Lagi mana kalian boleh jadi Bilal, kalian jadilah Bilal. Pahala kalian itu banyak dalam hidup kalian yang Allah jadikan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, la yasma'ul mada sautil muazzin jinna wal ins wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Allahu akbar. Ini lagi hebat. Rasulullah kata, semua yang mendengar suara azan yang dikumandangkan, sama ada jin dan juga manusia, atau selain daripada itu, semua selain daripada, sama ada pokok, kayu kayan, batu batan, kayu kayan, gunung ganang, yang mendengar suara azan itu, walau jauh mana pun jaraknya, kedengaran itu akan menjadi saksi pada muazzin itu di hari kiamat nanti. Allahu akbar. Itu besar. Satu, kalau kalian dapat suami yang perempuan yang dapat suami dia Bilal, kalian jangan nampak dia lekeh, jangan. Sebenarnya suami kalian tu hebat. Suami kalian tu hebat di sisi Allah. Kita nampak orang yang hebat, orang kereta Merc, orang yang kereta BMW, orang yang pakai necktie, orang yang pakai hebat besar begitu, tu baru hebat kita akan sebut demikian. Tak. Orang yang hebat ni siapa? Orang yang boleh manggil orang untuk sujud pada Allah. Tu sehebat-hebat manusia. Hebatnya manusia ni, bila dia boleh panggil orang untuk sama-sama sujud pada Allah, menjadi hamba pada Allah. Siapa orang ni? Bilal, muazzin. Bilal muazzin ni di hari akhirat nanti, semua yang mendengar suara dia yang dia azan itu akan menjadi saksi kepada dia di hari akhirat nanti, termasuk jin dan juga manusia, termasuk batuan dan pepasiran, termasuk termasuk nak sebutnya semua jadi hebat. Allahu akbar. Kadang-kadang sebab tu Allah naikkan darjat Bilal. Kenapa Allah naikkan darjat Bilal? Kerana nak sebutnya kelebihan berada menjadi Bilal itu besar dalam Islam. Anak-anak kita pun sama juga. Ajar anak-anak kita menjadi suara yang merdu untuk memanggil orang untuk sujud pada Allah. Kecil-kecil lagi, yang laki ni ajar untuk jadi muazzin. Ajar pada dia untuk jadi Bilal. Dengar suara orang tu azan, orang ni azan. Ramai kan orang azan suara merdu-merdu. Lalu dengan suara yang merdu ni,
memanggil-manggil manusia untuk sujud kepada Allah, maka pahala dia yang banyak yang Allah sediakan untuk diri dia. Disampaikan oleh Bukhari, hadis-hadis mengenai keutamaan muazzin ini sangat banyak, ataupun azan ini sangat banyak. Para ulama kami berbeza pendapat mengenai apa yang lebih utama, menjadi muazzin ataupun menjadi imam. Sampai ulama-ulama beza pendapat, mana yang lebih utama, jadi tu imam ke lebih utama, ataupun menjadi Bilal yang lebih utama. Dalam Islam dipanggil demikian. Ada 4 pendapat semuanya. Pertama, dan ini yang paling benar, azan lebih utama. Ni katanya Imam Nawawi kata, menjadi muazzin itu lebih utama. Yang kedua, menjadi imam lebih utama. Ada pandangan demikian. Yang ketiga, sama darjatnya. Dan yang keempat, apabila diketahui dalam dirinya memiliki kemampuan dan semua syarat untuk menjadi imam, maka menjadi imam lebih utama. Sekiranya tidak, azan lebih utama. Itu cara demikian. Ada 4 pandangan dalam menyebut tentang keutamaan. Nak jadi Bilal ke, nak jadi tu imam. Bila besar nanti, kita ajar pada anak-anak kita. Tengok kalau diri kamu ada sifat menjadi imam, dan kamu hafal Quran dan sebagainya, jadi imam lebih utama. Kalau dalam sifat diri kamu menghafal tak ingat, maka menjadi Bilal lebih utama. Senang ceritanya. Pada diri kamu dibandingkan jadi imam. Banyak lagi lah ciri. Perlu dilafazkan azan sudah sangat masyhur pada diri kita. Manakala pada pendapat yang kami tarjih adalah, yang kami tarjih ialah sunat, iaitu suara keras muazzin mengumandangkan azan. Macam mana azan ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dikumandangkan dengan suara keras. Mula-mula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan kuat dia panggil. Kemudian dengan suara yang sangat perlahan dan hanya didengari oleh dirinya sendiri dan orang yang berhampiran dengan dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nak azan. Lepas tu baru dia kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menurut pendapat kami, tatwib juga disunatkan, iaitu khusus ketika azan subuh selepas mana selesai membaca hayya 'alal falah. Kemudian diikuti dengan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ni untuk subuh je. Subuh je. Perlu diketahui, sekiranya tarjih dan tafwid ini ditinggalkan, azannya masih sah. Kalau dua-dua ni kita kata terlupa ustaz, dia panggil tarjih dan juga tafwid. Tarjih ni ulang balik. Tafwid ni maknanya masukkan salah satu. Itu cara demikian. Kemudian kalau tertinggal dua-dua ni, kita tak sebut secara perlahan-lahan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita tak sebut. Boleh tak boleh? Boleh. Tetap sah. Namun muazzin itu telah meninggalkan sesuatu yang baik, lebih baik untuk diri dia. Itu cara demikian. Ni untuk orang yang azan lah, dia panggil. Azan menjadi tidak sah jika muazzinnya ialah orang yang kurang akal. Tak sah kalau orang yang muazzin itu kurang akal, kemudian perempuan dan juga orang kafir. Tu dia akan timbul demikian. Orang kafir boleh ke dia nak jadi muazzin? Padahal dia tak semayang pun, tapi dia ni orang kafir. Dia nak tolong panggil je orang datang semayang. Boleh ke tak boleh? Hukum azan yang dilaungkan oleh yang disebut dengan orang kafir adalah tak sah, dipanggil. Kemudian, tapi kalau dilaungkan oleh anak kecil yang sudah berakal, ialah menjadi sah. Kalau anak kecil tu tapi dia dah akal dah umur dah 9 tahun dah, sah azan tersebut. Menurut mazhab yang paling benar, apabila seorang kafir mengumandangkan azan dan baca 2 kalimah syahadah dalam azannya, dia secara automatik telah memeluk Islam. Kalaulah orang kafir disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di waktu tersebut secara automatik dia masuk Islam.
Tetapi sebahagian sahabat kami mengatakan belum lagi Muslim. Tidak ada perbezaan pendapat bahawa azan tidak sah kerana dia mengucap lafaz azan sebelum keislaman yang diputuskan. Dalam bab ini panjang perbincangan para alim ulama'nya. Kemudian bagaimana yang diajar supaya kitanya nak sebutnya ambil kesempatan untuk kita nak menerangkan doa bagi orang yang mendengar azan pula. Mendengar azan bagi orang yang bermukim dipanggil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar orang yang mendengar azan dan diiqamahkan, disunatkan mengulang bacaan itu kecuali pada bacaan hayya 'alas salah dan dengan lafaz dan juga lafaz hayya 'alal falah. Dijawab dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Itu cara demikian. Kalau orang panggil kita dengar azan hayya 'alas salah, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Orang sebut hayya 'alal falah, muazzin sebut demikian, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Yang lain tu sama dengan kataan yang disebut oleh muazzin itu. Pada salat, pada lafaz yang disebut as-salatu khairum minan naum, kalau pagi-pagi kita dengar as-salatu khairum minan naum, nak sebut macam mana? Maka jawablah sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta, kita sebut demikian. Kamu berkata benar dan kamu sedang berbuat benda yang baik pada saat ini. Kamu telah berbuat benda yang baik. Pendapat lain mengatakan dijawab dengan ucapan sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairun minan naum. Benarlah apa yang Rasulullah sebut, sembahyang lebih baik daripada tidur. Manakala pada lafaz qad qamatis salah, qad qamatis salah, bila dilafaz qad qamatis salah, dijawab dengan aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Kita ulang kalimah demikian. Pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dijawab dengan wa anna asyhadu an la ilaha illallah, wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Kita sebut kalimah demikian. Pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab dengan lafaz wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah ajar kita sebut demikian. Kemudian diikuti dengan ucapan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil islam dinah. Ni gambaran yang kita jawab kalau mana kedengaran orang yang sebut qad qamatis salah, qad qamatis salah. Selepas selesai menjawab semua bacaan azan, baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan dengan baca doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Baca doa ini, kemudian dilanjutkan dengan membaca apa saja doa untuk urusan dunia dan akhirat. Boleh kita baca doa yang lain, doa daripada doa-doa yang lain pun kita boleh baca. Lepas pada kita yang disebut dengan apa dia? Bila kita sebut saja dengan kalimah yang dinamakan dengan kalimah-kalimah yang dibaca tadi, maka kita dapat ganjaran pahala-pahala yang Allah sediakan untuk diri kita. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida' faqulu misla ma yaqulul muazzin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila kalian mendengar azan, maka sebutlah seperti mana yang disebut oleh muazzin itu sendiri. Bila kalian dengar saja azan, kalian sebutlah dengan kalimah sama dengan kalimah yang disebut oleh muazzin tadi. Disampaikan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahih keduanya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul, summa sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan, thumma sallallahu lil wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah la tadwi illa li'idin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilah halat lahu syafa'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sebut,
apabila kalian mendengar suara azan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin tadi. Bila kalian dengar je suara azan, kalian sebut sama dengan suara yang disebut oleh muazzin tadi. Lepas pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, selawatlah kepadaku, kerana siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Bila kalian berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali je, Allah akan sebut nama kita ni, selawat pada kita ni sebanyak 10 kali. Kemudian mohonlah wasilah daripada Allah untuk aku, kerana adalah satu kedudukan di syurga yang tidak mudah diperolehi kecuali hanya untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Diajar demikian. Ni yang diajar. Siapa yang mohon wasilah untuk aku, maka dia berhak mendapat syafaat daripada aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kita ni bila dengar orang azan je, kita jawab sebagaimana tersebut. Lepas tu kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Kita sebut kalimah ni, baca doa ni, wajib dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita jangan bimbang dalam hidup kita nya, ganjaran yang Allah nak sediakan untuk diri kita demikian. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, "Idza qala al-muazzin Allahu akbar, Allahu akbar." Ketika mana kamu mendengar suara azan muazzin yang menyebut Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, maka hendaklah kamu sebut, salah seorang di kalangan kamu sebut Allahu akbar, Allahu akbar terus. Ini cara Rasulullah ajar. Rasulullah sebut, kalau kalian dengar orang sebut je Allahu akbar, Allahu akbar, kalian jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qal, kemudian muazzin ni sebut lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kalian jawab asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah sebut demikian. Summa qal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila muazzin ni sebut lagi, aku sanggup menjadi saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Aku sanggup menjadi saksi tidak ada Muhammad itu Rasulullah. Maka kamu jawablah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sanggup menjadi saksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Kamu sebut. Summa qal, kemudian muazzin tu sebut lagi, hayya 'alas salah. Qala, lalu di waktu ini kalian jawab, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan kecuali dengan Allah. Summa qal, kemudian kalian sebut, bila disebut lagi oleh muazzin, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, maka kalian jawab, la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah ajar demikian. Summa qal, kemudian muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, kalian jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qal la ilaha illallah, kemudian dia sebut la ilaha illallah, maka di waktu tersebut kalian jawab la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Dia sebut la ilaha illallah dengan yang disebut dengan hati dia, daripada yang disebut dengan perasaan dia. Di saat mana dia dalam keadaan demikian, maka dalam keadaan demikian di waktu itu kalian sebut dengan perasaan lillahi ta'ala di saat tersebut, maka tempat dia qala, dalam jiwa dia dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man qala hina yasma'ul muazzin, siapa-siapa yang mendengar suara muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia dengar wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu dia sebut raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbahu. Bila disebut saja demikian, dia sebut aku redalah, raditu billahi rabba, aku redalah Allah itu Rabb aku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul aku, kemudian Islam itu agama aku, ghufira lahu dzambah, terampunlah dosa-dosa dia. Bila terampun dosa-dosa dia tersebut,
Wa fi riwayatin man qala hina yasma'ul muazzin. Dalam riwayat yang lain sebut dia sebut je wa ana ashhad, saya sanggup menjadi saksi, lalu diampun dosa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kena faham, bila kita dengar suara orang azan, di sana ada kelebihan yang dijadikan oleh Allah. Kalau orang tanya, macam mana nak minta ampun pada Allah Ustaz di atas dosa-dosa yang kita buat sebelum daripada ni? Salah satunya menjawab azan itu. Bila menjawab azan, lalu kita jawab. Kita sebut apa dia? Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kemudian kita sebut lagi wa bil islami dina. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita boleh sebut kalimah demikian. Bila kita sebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampun dosa-dosa dia yang sebelum daripada ini. Kemudian dalam Sunan Abu Daud, Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad sahih berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara muazzin, baginda bertasyahud dan berkata, wa ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar suara daripada apa dia? Suara daripada kalimah-kalimah muazzin ini, dengar suara-suara demikian, lalu Rasulullah akan sebut wa ana, dia jawab demikian. Dan saya, Rasulullah jawab demikian. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini nak ingatkan pada diri kita lah. Bila dengar azan, jawab azan. Jawab azan. Kerana jawab azan tu pahala yang banyak. Masuk terus dalam syurga Allah, dapat syafaat Rasulullah. Ni 2-3 benda dah. Amalan-amalan kita jawab azan. Jawab selepas mana azan itu, maka semua ganjaran-ganjaran yang besar ya Allah sediakan pada diri kita. Antaranya man qala hina yasma'un nida. Siapa-siapa yang dia dengar ketika mana kedengaran azan. Kedengaran azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Setelah mana selesai azan, lalu dia sebut kalimah ini, wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Dia sebut kalimah ini, wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta khullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Halal untuk dapat syafaat aku di hari akhirat nanti. Rasulullah sebut wajib dapat yang disebut dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita kan tanya kan, Ustaz, macam mana nak dapat syafaat Rasulullah di akhirat nanti? Salah satunya jawab azan. Jawab azan. Setiap kali mana kita dengar azan, kita jawab. Jangan kita buat pekak telinga kita. Jangan kita buat tak dengar bila kedengaran azan. Kerana dalam azan itu mempunyai ruh yang tertentu untuk jiwa kita. Maknanya, kalau sekiranya kita ni buat pekakkan telinga kita tak nak dengar azan, dan kita ni buat tak reti je terhadap panggilan azan tadi, artinya kita ni telah menjadikan diri kita ni orang yang celaka. Di dunia ni pun celaka, di akhirat nanti pun celaka. Bagaimana tak celaka? Dosa kita tak terampun di sisi Allah. Yang keduanya, kita tak dapat syafaat Rasulullah. Lepas tu kita tak dapat syurga Allah. Rugi peluang yang Allah bagi pada kita. Tiba-tiba kita tak manfaatkan dia untuk dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ibn Sunni, Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah mendengar suara muazzin melaungkan ungkapan hayya 'alal falah, marilah mendapatkan kejayaan, lalu Rasulullah menjawab, Allahumma ja'alna muflihin. Rasulullah jawab terus, Allahumma ja'alna muflihin. Pendek ya. Rasulullah baca doa demikian. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang berjaya ya Allah. Ya Allah, masukkanlah saya di kalangan orang-orang yang berjaya ya Allah. Bila sebut hayya 'alal falah, lalu Rasulullah sebut terus, Allahumma ja'alna minal muflihin. Allahumma ja'alna al-muflihin. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang berjaya ya Allah. Dalam Sunan Abu Daud, daripada Syahr bin Husayb, daripada Abu Umaymah, dan atau daripada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Bilal memandangkan iqamah ketika sampai pada lafaz qad qamatis salah. Disebut Nabi mengucap aqamahallahu adamaha. Rasulullah jawab terus, semoga Allah menegakkannya dan mengekalkannya. Bila Bilal sebut qad qamatis salah, lalu disebut terus aqamahallahu adamaha. Kalimah yang disebut kalimah demikian.
pada seluruh lafaz iqamah yang lain, baginda mengucapkan sama yang tertera dalam hadis Umar mengenai azan itu sendiri. Dalam kitab Bin Sunni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila dia mendengar muazzin mengumandangkan iqamah, dia mengucap, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah salli ala Muhammadin wa alihi su'lahu wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Ya Allah, Tuhan segala seruan yang sempurna ini, Allah yang daripada salat yang akan didirikan ini, wassalatil qa'imah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan makbulkanlah permohonannya pada hari kiamat nanti, ya Allah. Ini cara diajar demikian. Kemudian di sana ada amalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan tertolak doa di antara azan dan juga iqamah. Ini kena ingat demikian. Bila selesai saja azan, masa tu di antara masa yang mustajabnya doa. Baca doa, bacalah doa apa-apa pun. Sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian kita baca doa, ya Allah, jadikanlah kehebatan dalam kehidupan aku, sembuhkanlah penyakit aku, jauhkanlah aku daripada penderitaan hidup ini, ya Allah. Baca doa. Rasulullah kata, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tak akan tertolak doa di antara azan dan juga iqamah. Kalau ditanya pada saya, bila masa mustajab doa ni Ustaz? Salah satunya ialah di antara azan dan juga iqamah. Di antara masa yang mustajabnya doa. Disampaikan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Sunni dan lain-lain lagi. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan sahih. Dalam riwayatnya Imam Tirmizi menambah dalam kitab Ad-Da'wat daripada Jami' At-Tirmizi, mereka bertanya, apa yang dapat kami ucapkan wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Bila tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, lepas pada azan dan iqamah, kami nak buat apa ya Rasulullah? Rasulullah kata, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Berdoalah pada Allah agar Allah memberi kebaikan di dunia dan di akhirat. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, seorang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, para muazzin telah melebihi kami. Sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang yang azan tu banyak pahala berbanding dengan kami, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, qul kama yaqulun. Beginilah, kalau kamu nak dapat pahala dia tu, kamu jawab sebagaimana yang dia sebut. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu pun dapat pahala juga dengan dia. Bila dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, kamu pun dapat pahala juga bila kamu sebut asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya bila dia buat pahala, kamu buat pahala juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Fa idzan tahaita fasal tu'tahu. Bila kamu dah selesai azan, doalah, pasti Allah akan makbulkan doa kamu. Lepas pada dia habis azan, angkat tangan. Ya Allah, jadikanlah begini, jadikanlah begini dalam hidup kita ni. Minta dengan Allah, maka Allah mustajabkan doa kita. Dalam Sunan Abu Daud, dalam kitab Al-Jihad dengan sanad yang sahih, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bunani la turaddin, dua doa yang tidak akan ditolak, au qallama turaddan, ad-du'a inda nida wa inda an-nas hina yuljim ba'duhum ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dua doa yang tidak akan ditolak. Bila? Waktu mana kamu dengar azan. Dengar je azan, selesai daripada kamu dengar azan, kamu doa, Allah mustajab doa kamu. Rasulullah sebut demikian. Yang kedua, wa indan nas hina yaljim ba'duhum ba'da, ketika mana perang sedang berkecamuk di antara satu sama lain, masa tu masa yang mustajabnya doa. Dia kan dalam hidup kita ni, masa yang mustajab doa bila? Bila bermusafir, masa mustajab doa. Yang kedua, masa bila lagi? Masa hujan lebat, masa mustajab doa. Yang ketiga bila lagi? Masa kemarau yang terik sangat, masa mustajab doa.
masa yang kita terlampau sukar dalam hidup, masa yang mustajab doa. Masa bila lagi masa yang mustajab doa? Waktu azan, kedengaran azan. Azan, selesai saja azan, maka doa kita diterima di sisi Allah. Allah tak akan tolak doa kita. Kemudian yang keenam, bila lagi? Waktu mana perang sedang berkecamuk. Waktu tu kamu berdoa, Allah mustajab doa. Ini di antara cara bila kita mengambil kesempatan. Di saat mana peluang yang kita ada je peluang untuk kita berdoa masa mustajab, doa masa tersebut. Hari-hari kita ni ada 5 kali masa yang mustajabnya doa. Lepas dia azan, doa. Lepas dia azan, doa pada diri kita. Termasuk dengan pada waktu-waktu yang tertentu yang Allah jadikan, antaranya khatib sedang berada di atas 2 mimbar. Maksudnya khutbah yang pertama dan khutbah kedua pada hari Jumaat. Ni masa yang mustajab doa juga. Bila lagi sebelum mana subuh, masa yang mustajabnya doa. Ini di antara masa-masa yang mustajab doa. Jadi kita ni jangan terlepas daripada baca doa pada diri kita demikian. Di sebalik naskah kata yaljim dengan huruf ha tadi, sedangkan di sebahagian lain dengan huruf jim, kedua-duanya benar. Ini cara pada diri kita untuk kita lakukan demikian. Bila kemudian lepas pada kita dengan azan, disunatkan kita solat 2 rakaat sebelum mana subuh. Dalam kitab Ibn Sunni daripada Ibn Abi Malih, namanya Amir bin Usamah, daripada ayahnya, daripada datuknya Usamah bin Umair radhiyallahu anhu, bahawa dia solat sunat 2 rakaat sebelum mana subuh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga solat 2 rakaat di sisinya. Kemudian dia mendengar baginda mengucapkan sambil duduk, Allahumma rabbi Jibril wa Israfil wa Mikail wa bi Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar 3 marrat. Ringkas je dalam doa Rasulullah. Rasulullah sambil duduk tu, lepas pada Rasulullah sembahyang sunat 2 rakaat sebelum mana subuh tu, Rasulullah baca Allahumma rabbi Jibril, ya wahai Tuhan, Tuhan kepada malaikat Jibril, wa Israfil dan wa Mikail, nama malaikat dipanggil, wa bi Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut diri dia sendiri ni. Lepas pada tu Rasulullah sebut a'udzubika minan nar 3 kali. A'udzubika minan nar, a'udzubika minan nar, a'udzubika minan nar 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ni cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Bila Rasulullah belum lagi Rasulullah nak sembahyang subuh tu, Rasulullah sembahyang sunat 2 rakaat. Dalam kitab itu juga kami riwayatkan daripada Anas yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, "Man qala sabihata yaumil jum'ah qabla salatil ghadati astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat ghafarallahu ta'ala dhunubahu walau kana mithlu zabadil bahr." Allahu akbar. Ni doa cantik ni. Rasulullah kata sebelum salat subuh pada pagi Jumaat, pada hari Jumaat. Hari Jumaat macam hari ni. Bila kita tadi subuh tadi kita bangun, sebelum mana subuh tu sembahyang sunat 2 rakaat. Sesiapa yang dia mengucapkan dalam belum salat subuh tu, dia sebut kalimah ni, aku mohon ampun pada Allah. Dia sebut astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak berapa kali? Wa atubu ilaih. Sebanyak 3 kali je. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali dia sebut? Sebanyak 3 kali je dia sebut. Dia ulang 3 kali je. Rasulullah kata sebelum daripada sembahyang subuh, dia siap dia sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian dia sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali je dia sebut, Allah akan ampun dosa-dosa dia walau kanat mislu zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan sekalipun. Dosa-dosa dia diampun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Banyaknya peluang yang Allah bagi pada kita. Baki lagi kita ni sama ada jahil, kita tak tahu masa tersebut, ataupun sama ada kita ni degil, ataupun sama ada kita ni buat-buat tak reti, ataupun kita ni jenis lupa, yang menyebabkan pada diri kita ni
diajar supaya kita sentiasa buat amalan-amalan sebegini untuk dapat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Kita sambung kemudian nanti dalam perbincangan seterusnya insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.